Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini merupakan tugasan tutorial bagi subjek GPMK 1012 yang ketiga. Saya Kumaira Aisyah binti Zainuddin dan dua rakan saya iaitu Nur Hasfarah Wahidah binti Muhammad Syahir dan Nur Umairah Damia binti Mak Fauzi. Kami akan menjelaskan mengenai komunikasi tulisan. Pensyarah yang terlibat bagi subjek GPMK 1012 ialah Encik Muhammad Nizam bin Hamid. Saya akan meneruskan dengan pengenalan. Komunikasi tulisan ditafsirkan sebagai satu cara manusia berkomunikasi secara formal seperti dalam urusan rasmi bagi menyampaikan mesej atau maklumat secara tersusun dan teliti. Pada era globalisasi ini, komunikasi tulisan dikarang menggunakan peranti elektronik. Contohnya surat, telegram, laporan, memo pejabat, buletin dan lain-lain. Komunikasi tulisan juga digunakan dalam pelbagai sektor seperti perkhidmatan maupun industri. Terdapat pelbagai jenis komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan wujud dalam bentuk yang pelbagai. Contohnya ialah pengiriman pesanan, arahan melalui surat, edaran, laporan, manual, telegram dan lain-lain. Kini, komunikasi tulisan digunakan dalam bentuk naskah, surat. Kini, komunikasi tulisan dilakukan dalam bentuk surat, kertas kerja dan sebagainya. Komunikasi tulisan digunakan untuk menyebar maklumat yang berbentuk komersial seperti hebahan, promosi, iklan, poster secara dalam talian. Pelbagai contoh aplikasi media sosial yang dapat dimanfaatkan antaranya ialah TikTok, Instagram dan lain-lain. Contoh jenis komunikasi tulisan ialah memo, surat rasmi, mesyuarat, laporan, berita, kertas cadangan projek, teks ucapan dan skrip pengacaraan majlis. Baiklah, mari kita teruskan dengan jenis komunikasi tulisan yang pertama iaitu memo. Memo didefinisikan sebagai alat komunikasi bertulis dalam jabatan untuk berhubung secara rasmi. Memo kebiasaannya ditulis secara ringkas dan mengandungi isi utama sahaja. Kaedah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan panggilan mesyuarat, menyampaikan maklumat penting dalam organisasi, mengemukakan isi penting dan menghebahkan arahan. Memo kebiasaannya ditulis dalam bentuk borang mudah dan ringkas serta terbuka tanpa format. Pelbagai kelebihan yang dapat diperoleh apabila menggunakan memo antaranya ialah boleh digunakan sebagai rekod dalam pengurusan. Memo juga memudahkan urusan menyampaikan mesej. Memo juga boleh digunakan kepada beberapa orang secara serentak. Akhir sekali, memo dapat memenuhi pelbagai tujuan seperti meminta data, memberikan petunjuk, pengganti surat dan menyampaikan pengumuman segera. Seterusnya, akan disambungkan oleh rakan saya yang lain. Seterusnya, saya, Nur Umairah Damia binti Mak Fauzi, akan meneruskan pembentangan slide tentang surat rasmi. Surat rasmi biasanya ditulis oleh jabatan kerajaan, badan berkanun, swasta atau individu untuk berhubung secara rasmi dengan menggunakan bahasa Melayu standard. Surat rasmi perlu disediakan dengan mematuhi format, struktur dan penggunaan bahasa yang tepat. Format penulisan surat rasmi mengandungi perkara-perkara berikut. Pertama, pengenalan pengiriman dan penerimaan. Seterusnya, rujukan fail pengirim atau penerima beserta tarikh. Seterusnya, ada tajuk surat. Isi surat biasanya mengandungi satu isi utama sahaja. Selain itu, surat diakhiri dengan harapan dan kata penutup. Seterusnya, menyatakan nama, pengirim dan jawatan. Seterusnya, identification atau lekukan jarak.
tepi permulaan penulisan. Yang terakhir ialah jarak perenggan dan jarak baris. Untuk pengetahuan semua, surat rasmi juga terikat dengan pelbagai kaedah dan aspek yang perlu diberi perhatian untuk menyediakannya sebagai dokumen rasmi. Antara aspeknya ialah yang pertama, rujukan dan tarikh pada bahagian kanan atau kiri surat. Yang kedua, penulisan tarikh yang lengkap seperti contoh 12 Januari 2023. Yang ketiga, alamat dan poskod yang diberi sorotan jelas. Yang keempat, ada sistem nombor mengikut keperluan. Yang kelima, untuk perhatian. Yang keenam, melalui mengikut keperluan. Yang ketujuh, salinan kepada mengikut keperluan. Dan yang terakhir, penulisan perlu mematuhi peraturan-peraturan yang tertentu. Seterusnya, struktur dalam surat rasmi juga menjadi ciri utama yang membezakan penulisannya dengan dokumen komunikasi bertulis yang lain. Surat rasmi perlu ditulis mengikut format turutan tertentu seperti yang pertama, pengenalan yang mengandungi maklumat seperti nama dan alamat serta nombor rujukan pengirim dan penerima. Yang kedua, isi surat perlu terdiri daripada perkara atau tajuk, pengenalan kepada isi kandungan surat, isi utama dan isi sokongan. Yang terakhir, penutup yang mengandungi harapan, ayat penutup kata, slogan jabatan atau organisasi atau kementerian dan ungkapan kesetiaan atau pengakuan. Bahagian penutup diakhiri dengan tanda tangan pengirim, nama penuh dan juga jawatan. Itu surat rasmi juga untuk memberitahu keputusan untuk makluman atau tindakan, mengarah tindakan atau pelaksanaan sesuatu tugasan. Seterusnya, untuk menyampaikan atau mengemukakan idea baharu, pandangan, pendapat, penjelasan cadangan atau laporan. Yang terakhir, meminta maklumat, pandangan, pendapat, penjelasan, cadangan atau laporan. Contoh, jenis surat rasmi yang biasa digunakan sebagai komunikasi bertulis dalam pengurusan. Antaranya ialah rayuan, permohonan, perkeliling, perjanjian, cadangan, ucapan dan juga penghargaan. Sekian daripada saya, akan diteruskan lagi dengan sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan saya Nur Umairah Damia binti Mat Fauzi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang minit mesyuarat. Minit mesyuarat ialah rekod perbincangan mesyuarat yang disediakan oleh setiausaha. Minit mesyuarat dilakukan bagi merekod beberapa perkara penting sewaktu mesyuarat dijalankan, seperti senarai kehadiran ahli mesyuarat yang disusun mengikut agenda mesyuarat. Selain di samping itu, minit mesyuarat mestilah dicatat dengan jelas agar dapat mengesan dan mendapatkan maklum balas sesuatu keputusan penting agar memastikan keputusan mesyuarat berkesan. Lepas mesyuarat, pengerusi bertanggungjawab dalam memastikan draft dan minit mesyuarat disemak dan diedarkan dalam masa yang ditentukan. Kedua, memantau pelaksanaan tindakan terhadap keputusan-keputusan mesyuarat. Dan yang ketiga, mendapatkan maklum balas daripada setiausaha dan ahli berkaitan tindakan susulan keputusan mesyuarat. Antara peranan pengerusi dan setiausaha selepas mesyuarat ialah yang pertama, penyediaan minit. Draft minit mesyuarat untuk semakkan pengerusi hendaklah dikemukakan kepada pengerusi jawatan kuasa untuk mendapatkan persetujuan tidak lewat daripada 3 hari selepas mesyuarat diadakan. Yang kedua, minit mesyuarat yang telah disemak oleh pengerusi mesyuarat hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli mesyuarat tidak lewat dari 1 minggu selepas mesyuarat diadakan. Format minit mesyuarat hendaklah disusun mengikut susunan agenda mesyuarat. Yang keduanya, susunan nama ahli-ahli mesyuarat hendaklah disusun mengikut keutamaan ahli-ahli yang hadir mengikut kekangan. Catatan perbincangan, catatan minit mesyuarat hendaklah direkodkan secara padat, tepat dan jelas. Yang ketiga, catatan setiap perkara yang dibincangkan hendaklah diikuti dengan nota yang menunjukkan sama ada tindakan lanjut diperlukan atau sekadar makluman sahaja. Yang keempat,
pengesanan maklum balas pelaksanaan keputusan yang perlu direkod. Dan yang kelima, ahli-ahli mesyuarat atau mana-mana pihak lain yang telah diberi tanggungjawab melaksanakan sesuatu keputusan mesyuarat hendaklah memberi maklum balas kepada setiausaha. Manakala urus setia bertanggungjawab untuk mengesan pelaksanaan atau tindakan keputusan-keputusan mesyuarat dengan menyediakan rekod untuk mendapatkan maklum balas bagi keputusan-keputusan mesyuarat yang penting. Antara kepentingan minit mesyuarat ialah yang pertama, sebagai bahan bukti berlakunya mesyuarat atau perbincangan antara dua belah pihak. Yang kedua, sebagai bahan panduan pada masa akan datang. Yang ketiga, panduan untuk membantu pihak yang baru mentadbir sesuatu organisasi. Yang keempat, mengendalikan mesyuarat dengan betul. Yang kelima, membantu membuat keputusan. Yang keenam, mewujudkan sikap demokrasi dalam sesebuah pentadbiran. Yang ketujuh, menjadi bahan rujukan kewangan untuk mengelakkan penyelewengan. Dan yang ke-8, untuk meyakinkan pihak luar terhadap pentadbiran. Ciri penulisan minit mesyuarat yang berkualiti ialah susunan format minit mesyuarat adalah seperti yang berikut. Yang pertama, nama mesyuarat, nama penganjur, bilangan dan tahun. Yang kedua, tarikh, masa dan tempat. Yang ketiga, kehadiran. Yang keempat, turut hadir iaitu nama jemputan yang bukan ahli mesyuarat tetap. Yang kelima, tidak hadir dengan kenyataan. Yang keenam, perutusan pengerusi mesyuarat. Seterusnya, pengesahan minit mesyuarat yang lepas beserta pindaan sekiranya ada. Seterusnya, perkara-perkara yang berbangkit, perkara-perkara yang dibincangkan, perbentangan kertas kerja, hal-hal lain, penangguhan mesyuarat, penyedia minit mesyuarat, tarikh minit disediakan dan insya iaitu folder, nama pendraft, nama jurutype dan nama fail simpanan. Baiklah, ciri penulisan minit mesyuarat yang berkualiti. Catatan nama ahli-ahli mesyuarat hendaklah disusun mengikut kekananan ahli yang hadir. Catatan minit mesyuarat hendaklah direkodkan secara padat, tepat dan jelas. Catatan setiap perkara yang dibincangkan hendaklah diikuti dengan nota yang menunjukkan sama ada tindakan lanjut diperlukan atau untuk makluman sahaja. Seterusnya, pengesanan maklum balas pelaksanaan keputusan mesyuarat hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan format khas yang dilampirkan dalam PKPA bilangan 2/1991. Seterusnya, penulisan minit mesyuarat hendaklah mematuhi prinsip 5C iaitu correct atau betul, clear atau jelas, komprehensif atau lengkap, konsis atau ringkas dan padat, convincing atau meyakinkan. Seterusnya, minit mesyuarat yang baik mestilah betul dalam aspek ejaan dan tata bahasa serta mudah difahami, ringkas, padat dan tidak direka-reka atau ditokok tambah kerana minit mesyuarat adalah dokumen yang rasmi dan boleh memberi kefahaman yang jelas, mencatat segala butiran perbincangan dengan tepat. Seterusnya, meyakinkan pembaca tentang fakta dan data yang dicatatkan. Seterusnya, draft minit mesyuarat hendaklah disiapkan serta mendapat persetujuan pengerusi dalam tempoh 3 hari dari tarikh mesyuarat diadakan. Dan seterusnya, minit mesyuarat yang telah dipersetujui oleh pengerusi mestilah diedarkan kepada ahli-ahli dalam masa 7 hari selepas mesyuarat diadakan. Sekian, terima kasih.